InsyaAllah kita memula kuliah subuh kita pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil nizam sya'allahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaduda'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok ataupun akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah Ta'ala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Barang siapa menghendaki akan kebajikan, dan saya berikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa wa ifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al-hali ibtigha'a wajhi bi qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Apa khabar tuan-tuan dan puan muslimin muslimat berbahagia? Saya doakan tuan-tuan dan puan semuanya berada dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mana-mana yang tidak sehat ataupun kurang sehat, maka segeralah untuk mendapat rawatan daripada doktor ataupun makan ubat yang telah pun ditentukan. Mudah-mudahan tuan-tuan cepat sembuh, serta saya doakan tuan-tuan semua yang berada dalam keselamatan dan keafiatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin-muslimat bahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita akan menyambung tafsiran surat Yasin, dan pada pagi ini kita dah masuk pada ayat yang ke 37, insya-Allah 37 sampai ayat yang ke-40, insya-Allah. Kalau sempatlah, insya-Allah. Jadi pada ayat yang pada pagi ini, itulah ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran, wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idzahum muslimun. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idzahum muslimun. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim.
la syamsi yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yashbahun. Sadaqallahul azim. Wa ayatul lahumul lail, dan salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dijadikan bagi kamu itulah malam yang menghilang apabila tiba siang, kan? Dalil yang terang untuk mereka fikir malam kami hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Ini salah satu daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan bagi kita ni siang dan malam. Ada siang, ada malam. Ada siang, ada malam. Di mana siang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam Quran, wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang itu sebagai tempat kamu mencari rezeki. Kamu bekerja, kan? Kamu mencari rezeki, pergi sana, pergi sini dan sebagainya, dengan tujuan untuk berdapat rezeki, untuk berikan makan minum untuk anak isteri. Kemudian kami jadikan bagi kamu itu malam. Malam ini untuk istirahat. Malam untuk bertemu dengan keluarga. Malam adalah salah satu lagi ialah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim, dan matahari yang bergerak pada tempat tetapnya. Matahari yang bergerak pada tempat tetapnya, zalika taqdirul azizul alim, demikian telah takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang maha gagah lagi maha mengetahui. Okey, wal qamar qaddannahu manazilata hatta ada kal urjunil qadim, dan matahari yang kami takdirkan akannya yang bergerak dia pada manzilah-manzilahnya, kan, sehingga dia kembali semula, samalah seperti tandan kurma yang kering, dan seterusnya, insya-Allah. Jadi kita lihat pada ayat 37 semula, wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idza hum muzlimun. Salah satu daripada tanda kekuasaan kami lagi. Jadi ayat ni dah sambung berkenaan dengan ayat-ayat tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan siang, mendatangkan malam. Fa iza hum muslimun, maka oleh itu kamu berada dalam kegelapan. Zalim ni maksudnya gelap lah, kegelap. Jadi Allah, tanda kekuasaan Allah Taala menjadikan siang dan malam. Jadi kedua-duanya, siang malam ni ada manfaat lah kepada manusia. Kepada binatang pun ada manfaat. Manusia ni siang digunakan untuk mencari rezeki, bekerja, kan, mencari rezeki ni yang bekerja dengan cara yang halal, dan malamnya kita gunakan untuk bertemu keluarga dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan malam juga digunakan untuk kita istirahat, tidur dan sebagainya. Kerana dengan anda tidur, dengan tidur yang cukup, maka pada besoknya kita akan bangun semula untuk mencari rezeki. Baik. Dan malam juga digunakan untuk kita berbuka puasa. Kerana siang setelah penat kita berpuasa pada bulan Ramadan, maka waktu maghrib, dah masuk malam lah, waktu maghrib, maka kita dikenaki berpuasa. Kerana puasa yang diamalkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW ini, kita tidak berpuasa 24 jam. Kita berpuasa kita ialah mulai daripada terbit fajar siddiq sehinggalah terbenam matahari. Bila terbenam matahari, maka naklah kita berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, dia kata, wa iza adbara al-lailu min hauna wa adbara naharu min hauna faqad aftara shaim. Apabila datang malam daripada sini dan siang membelakangi daripada sini, maka sesungguhnya berbukalah orang yang berpuasa. Jadi apabila datang siang, maka manusia boleh bergembira, bermain, bekerja, mencari rezeki dan sebagainya. Kemudian terdapat beberapa kepercayaan karut berkenaan dengan siang malam ini. Perkara karut lah berkenaan dengan siang dan malam. Antara contohnya ialah
seperti orang-orang Yunan purba. Percaya bahawa siang dan malam berlaku dengan perbuatan Dewa Matahari. Dewa Matahari yang bernama Phobos Apollo. Namanya Phobos Apollo lah. Jadi percayaan Yunan purba, mereka kata bahawa kejadian siang dan malam ni ialah hasil daripada perbuatan Dewa Matahari. Yang mana Dewa Matahari itu setiap pagi dewa tadi menaiki kereta yang ditarik oleh kedua-dua emas. Kuda-kuda emasnya menyeberangi alam maya ini dengan bawa obor yang menyala untuk menerangi dunia. Setelah berjalan sehari suntuk, dia pun menghentikan perjalanannya untuk merehatkan kuda-kuda kesayangannya. Sebaik saja dewa itu berhenti berjalan, dunia menjadi gelap. Dan keadaan ini didakwa oleh mereka sebagai malam. Masya Allah. Inilah kepercayaan karut orang-orang Yunan purba. Mereka kata siang malam ni dipengaruhi oleh Dewa Matahari. Yang mana Dewa Matahari ni dia ada kereta macam ada kereta yang ditarik oleh kuda-kuda emas. Kemudian dia bawa obor dan dia akan terbangan menyeberangi alam maya ini. Dengan apabila dia terbang tadi, maka alam maya ini akan menjadi terang. Kemudian apabila sampai masa dan ketikanya, maka dia perlu berehat. Kuda-kuda pun nak rehat, penat berjalan di alam maya, maka akhirnya terjadilah gelap. Ini kepercayaan daripada Yunan purba lah. Kemudian ada pula golongan lain menyatakan bahawa berlaku siang kerana matahari adalah jaga, malam matahari tidur. Masya Allah. Ini kepercayaan mereka lah. Jadi mereka percaya bahawa malam dan siang ini disebabkan oleh pengaruh matahari itu sendiri, di mana matahari ini waktu dia siang dijaga dan malam maka dia tidur. InsyaAllah. Kemudian orang-orang Arab Jahiliyah percaya dongengan karut marut ini. Maka untuk membetulkan percayaan ini dan menghapuskan pahaman syirik di kalangan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat tadilah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat wal-lailu naslahu minhun nahar wal-lailu naslahu minhun nahar fa idzahum muzlimun. Kami hilangkan si malam kami hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka menjadi gelap gulita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hilangkan dan lenyapkan siang daripada muka bumi bukan dengan cara memadamkan cahaya matahari ataupun menidurkannya, tetapi nak tunjukkan pada kita sistem cakrawala yang sangat teratur dan menakjubkan. Berdasarkan kepada kajian mufalak ataupun ada astronomi lah, bahawa bumi kita ini sentiasa berputar. Jadi bumi ni kita ni sebenarnya sentiasa berputar. Matahari itu duduk tempat dia je. Duduk tempatnya mustaqarril lahad. Matahari duduk pada tempat dia. Sedangkan bumi ini sebenarnya berputar, dan berputar itu pada paksinya, dan berputar selama 24 jam. Okey, selama buat pusingan tadi, ada kawasan di atas muka bumi yang ada kena matahari, maka jadilah siang, dan ada kawasan yang membelakangi matahari. Yang duduk belakang matahari ni malam, gelap, tak nampak. Yang kawasan siang ni maka terkenalah cahaya matahari, tuan-tuan. Di samping berputar pada paksinya, bumi juga beredar mengelilingi matahari mengikut orbit. Orbit bumi sangat luas. Untuk menghabiskan satu pusingan daripada orbit bumi, bumi menghabiskan masa selama 365 hari. Masya Allah. Itu sebabnya dalam setahun tu kita ada 365 hari. Kerana bumi ini berpusing, dia ikut orbit dia mengelilingi matahari. Dengan adanya putaran tadi, maka berlakulah siang dan malam. Sehari semalam itu ada 24 jam. Kemudian berlaku juga lah orang kata maknanya musim dalam masa setahun. Masa setahun tu kita ada 365 hari. Jadi peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan berlakunya musim yang berlainan dalam setahun. Kan? Kemudian kita ada musim bunga, ada musim panas, ada musim sejuk. Kan? Kemudian kita ada musim luruh. Ini bagi negeri-negeri yang negara-negara yang berada di Mediterranean. Sedangkan kita di kawasan Khatulistiwa ni, kita hanya ada dua musim je lah. Musim panas, musim hujan. Musim panas, musim hujan.
Kalau tak panas, dia hujan. Kalau tak hujan, dia panas. Sedangkan negeri-negeri yang Mediterranean ni, dia ada 4 musim. Musim panas, musim sejuk, musim luruh dan juga musim dingin. Ada kawasan-kawasan yang memang jaranglah dikunjungi oleh matahari. Jarang dikunjungi matahari. Okey. Seperti kawasan yang berada di kutub utara dan juga kutub selatan. Jadi kawasan tersebut jarang dikunjungi oleh matahari lah. Gitu. Jadi kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kawasan kita ni sentiasa ada panas, ada hujan. Ada panas, ada hujan. Dan kalau dingin pun tak dingin sangat. Kalau panas pun tak panas sangat. Kalau berada di kutub utara tuan-tuan, masya-Allah. Bayangkanlah. Bagaimana sejuknya kawasan tersebut, masya-Allah. Baik, apakah pencapaian pada ayat ini? Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa di atas segala-galanya, termasuklah menghidupkan yang mati. Sempurnanya sistem ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurna sistem cakrawala, kan, alam jagat ini yang dibuat begitu canggih, begitu hebat. Manusia tidak mampu untuk mencipta alam itu luas. Sedangkan diri manusia itu pun sendiri pun dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sifat kelemahan, kekurangan dan sebagainya. Sedangkan yang Maha berkuasa, kan, yang sangat gagah perkasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Alim dan sebagainya. Baik, seterusnya kita masuk pada ayat 38 pula. Pada ayat 38 ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, dia kata wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu sentiasa berjalan di tempat peredaran yang tetap. Demikianlah ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala Maha perkuasa lagi Maha mengetahui. Ini pun salah satu daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang Allah Taala menjadikan siang dan malam tadi, di mana siang digunakan untuk bekerja, malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berehat. Maka akhirnya masuk pula tentang perbicaraan tentang matahari, di mana matahari ini beredar pada tempat tetapnya. Kan, dan demikianlah ketetapan yang Allah Taala tentukan, zalika takdir al-azizin alim. Dan Allah Taala itu Maha gagah perkasa lagi Maha mengetahui. Ada yang menganggap bahawa matahari beredar mengelilingi bumi seperti yang kita lihat, iaitu pada timur ke barat. Ada orang anggap begitulah, bahawa yang mengelilingi ni siapa? Bumi ke matahari yang mengelilingi? Ada pendapat menyatakan matahari yang mengelilingi bumi. Sebab apa? Bila kita nampak waktu siang tu matahari terbit, malam dia terbenam. Jadi kita nampak seolah-olah yang mengelilingi bumi itu ialah matahari, bukan bumi mengelilingi. Yang mengelilingi itu ialah matahari. Matahari mengelilingi bumi, tapi sebenarnya ialah bumi yang mengelilingi matahari. Ada pula yang menganggap matahari sebagai suatu objek yang mempunyai kuasa, yang boleh menentukan hidup mati seorang dan sesuatu benda. Tanpa matahari, semua benda di muka bumi tak boleh hidup. Sebab itulah golongan yang menyembah matahari, kan, menganggap matahari satu kuasa yang sangat besar. Sedangkan yang kuasa yang paling besar ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak nampak kuasa Allah, yang mereka nampak ialah kuasa matahari. Dengan matahari manusia pun hidup, tanpa matahari manusia tak hidup. Dari segi zahiriat yang kita nampak begitulah. Tapi sebenarnya, hakikat sebenarnya menentukan hidup ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kalau ada matahari pun ada juga orang yang mati. Kalau kita kata dengan matahari manusia hidup, tanpa matahari manusia tak hidup. Tapi yang jelas kita nampak bahawa matahari ada ke tak ada ke, tetap ada orang yang hidup, ada orang yang mati. Jadi yang berkuasa sebenarnya siapa? Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Allah Taala sebut dalam Quran tadi, wasyamsu tajri mustaqarril laha. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Baik, matahari sentiasa berjalan menuju ke suatu tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pandangan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, di mana ada satu hadis
berkenaan dengan mustaqarril laha ini, wasyamsu tajri mustaqarril laha, matahari senantiasa berjalan menuju ke suatu tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ini pandangan daripada Ibn Jarir At-Tabari. Maksud dengan matahari berjalan ini pada tempatnya ialah menuju ke tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Dzar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yawman atadruna aina tadhhabu hadhihi syam, qalu Allahu rasuluhu alam, qala inna hadhihi tajri hatta tantahiya ila mustaqirlaha tahsyar ashi, fatakhiru sajidatan fala yazalu kadzalik hatta yaqulu lahu irtafi irji'i min haitsu ji'ti fatarji'u fatusbihu taliyatan min matliha summa tajri hatta tantahiya ila mustaqarrilha tahta arshi fatakhiru sajidatan wala yazalu kadzalik hatta yaqulu laha irji'i min haitsu syi'ti fatarji'u fatusbihu taliyatan min matliha summa tajri la yastankiru nas minha syai'an hatta tantahiya ila mustaqarriha zalika tahta al-'arshi fa yuqalu laha irtafi isbihi taliyatan min maghribiha fatusbihu taliyatan min maghribiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mata zaka hina yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Hadis terima daripada Abi Dzar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala yawman, satu hari Nabi sallallahu bersabda, dia kata, atadruna aina tazhabu hazi syam, adakah kamu tahu ke mana pergi matahari? Jadi suatu hari tuan-tuan Nabi bersabda kan kepada para sahabat, dia kata, Nabi kata, kamu tahu tak mana pergi matahari? Kan waktu malam dia hilang, siang dia ada. Atadruna aina tazhabu hazi syam? Lalu mereka menjawab, qalu, dia kata, Allahu Rasul alam, Allah Ta'ala ada Rasul lebih tahu. Maka Nabi berkata, inna hazi tajri hatta tantahiya ila mustaqarrilha tahta arsy, dia kata, sesungguhnya matahari ini bergerak sehinggalah sampai pada tempat tetapnya, iaitulah di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Matahari bergerak, berjalan sehinggalah sampai pada tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah di bawah arasy. Fatakhiru sajidatan, lalu dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dia sujud pada Allah. Yang itu masuk dengan makna mustaqarrilaha tu. Matahari berjalan pada tempatnya, masuk berjalan pada tempatnya, menuju pada tempat dia di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fatakhiru sajidatan, lalu dia sujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La tazalu kadzalik hatta yuqalu laha irtafi. Senantiasa dalam matahari itu sujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga Allah Ta'ala berfirman kepada matahari, maka angkatlah kepala kamu, angkatlah ataupun bangunlah, irji'i min haitsu syi'ti, pergilah daripada mana kamu datang. Kamu datang pada mana tadi, pergilah semula pada tempat itu. Fatarji'u, maka dia pun pergi. Fatusbihu taliyatan min matliha, maka lalu pun matahari pun terbitlah pada tempat dia. Matahari pun terbit. Maka terbit itu maka dikatakan siang. Waktu malam tu dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan, summa tajri haitsu tantahiya ila mustaqarriha. Kemudian dia pun berjalan lagi sehinggalah sampailah kepada tempat tetapnya, itulah di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fatakhiru sajidatan, maka dia pun sujudlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala tazalu kadzalik hatta yuqalu laha irtafihi ij'i min haitsu syi'ti. Jadi senantiasa dalam matahari itu badan keadaan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga Allah Ta'ala pun berfirman, angkatlah badan kamu, angkatlah kepala kamu, maka pergilah semula pada tempat yang kamu datang tadi. Fataju, maka dia pun pergi. Fatusbihu taliyatan min matliha, maka lalu pun dia pun terbitlah pada tempatnya. Itulah kejadian yang siang malam. Mana waktu malam itu dia pergi sujud kepada Allah Ta'ala di bawah arasy. Sedangkan di waktu siang maka dia terbit. Summa tajri la tantakiru nas minha syai'an hatta tantahiya ila mustaqarrilha
zaka tahta arsy. Lalu matahari pun pergilah dan tidak diingkari oleh manusia kan sesuatu pun sehinggalah sampailah dia pada tempat tetapnya, itulah di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala kan. Kemudian dia berjalan dalam keadaan tidak ada manusia yang mengingkarinya sedikit pun sehingga sampai pada tempatnya di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala kan. Kemudian bila sampai pada bawah arsy Allah taala dia sujud balik, begitulah keadaannya senantiasa. Fa yuqalu laha irtafi isbihi taliyatan min maghribiha, sehinggalah sampai waktu start dan ketikanya maka Allah Ta'ala pun berfirman pada dia, angkatlah badan kamu dan kembalilah kamu, sehingga pada satu pagi dia terbit daripada sebelah barat pula. Kalau sebelum ni setiap hari dia akan terbit daripada sebelah timur sampai satu dahab dan ketikanya matahari akan terbit daripada belah barat. Aja tu. Isbihi taliyatan min maghribiha. Patus bihu taliyatan min maghribiha. Maka dia pun terbit di belah barat. Qala Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda, atadruna mata zakum zakahina. Adakah kamu tahu bilakah berlaku demikian tadi? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Pada hari itu datanglah sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu, tidak berfaedah lagi iman seorang yang tidak beriman sebelum itu atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan pada imannya. Aw kasabat fi imaniha. Jadi masa itu berlakulah kiamat. Mana matahari terbit daripada belah barat. Dan dah sampailah taat dan ketikanya berlakunya kiamat tadilah. Jadi waktu berlaku kiamat maka tidak ada manfaat lagi lah sesiapa nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tempohnya telah pun tamat macam tu. Jadi ini satu tafsiran lah. Tafsiran berkenaan dengan matahari. Matahari itu menuju pada tempatnya. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Kemudian ada pula ulama mentafsirkan dengan seperti Nabi Ibnu Katsir mentafsirkan dengan makna wasyamsu tajri limustaqarrilaha, maksudnya annal muradu mustaqarrilaha az-zaman wa huwa muntaha sayruha wa huwa yaumul qiyamah. Sesungguhnya dimaksudkan dengan berjalan menuju pada tempatnya ialah masa perjalanan ditetapkan baginya, iaitu kesudahan perjalanan ini kiamat. Jadi matahari sentiasa berjalan terus menuju satu tujuan yang Allah Ta'ala sahaja mengetahuinya, sehinggalah sampai pada satu masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pandangan daripada Qatadah dan Muqatil. Mereka berkata maknahu tajri ila waqtin laha wa ajalin la tata'adduhu. Maknanya matahari itu berjalan menuju suatu masa yang telah ditentukan baginya dan tidak berganjak. Ini tafsiran lah. Masa matahari itu berjalan sehinggalah pada satu masa dan ketiganya maka dia pun berhenti. Maka bila berhenti tadi maka berlakulah kiamat, tuan-tuan. Ada pula ulama mentafsirkan dengan tafsiran matahari itu, iaitulah matahari duduk tetap pada tempat dia daripada segi masa, di mana matahari itu berjalan tidak berhenti mengikut apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak berhenti dan tidak berganjak sedikit pun, melainkan tetap dengan waktu yang telah ditetapkan. Sehinggalah sampai masa dia kena berhenti. Bila tiba saat dan ketikanya, inilah dimaksud dengan tempat tetapnya matahari. Matahari pula berpindah tempatnya menurut ketetapan ditentukan Allah Ta'ala daripada satu tempat ke tempat yang lain. Oleh kerana itulah kita melihat tempat naik matahari berubah daripada sebulan ke sebulan, berubah daripada semasa ke semasa, daripada semusim ke semusim. Kita tengoklah matahari berubah pada tempat dia terbit. Ada masanya dia condong ke kiri, ada masa dia condong ke kanan. Ada masa condong ke kiri, ada masa ke kanan, ada masa duduk tengah-tengah di garisan khatulistiwa. Ni sebahagian daripada tafsir ulama. Maksud dengan dia berjalan pada tempat mana matahari itu berjalan jugalah.
dia berjalan juga. Mana dia tak statik pada satu tempat. Sebabnya kita nampak matahari waktu pagi kalau terbit, ada yang ke utara sikit, ada masanya dia ke selatan. Selatan sedikit lah. Ini akan bawa berlakunya pergerakan pada matahari. Ada orang kata matahari tak bergerak, statik kat situ. Tapi tafsiran daripada sebagai ulama, dia kata matahari ini pun bergerak jugalah. Macam tu. Mana matahari berpindah tempat menurut ketetapan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, iaitu pada satu tempat ke tempat yang lain. Oleh kerana itulah kita melihat tempat naik matahari berubah daripada sebulan ke sebulan, berubah daripada semasa ke semasa, daripada semusim dan ke semusim. Jadi perubahan inilah tempat yang ditentukan kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia tidak berganjak walaupun sedikit pun daripada tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wasyamsu tajri li mustaqarrilaha. Wasyamsu tajri li mustaqarrilaha. Matahari beredar dan bergerak, tidak ada tempat untuk diberhenti padanya daripada beredar bergerak mengikut apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut zalika taqdirul azizil alim. Zalika taqdirul azizil alim. Demikian itu merupakan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha gagah, lagi maha alim, maha mengetahui. Kan? Dan kita nampaklah matahari ini dah wujud. Salah satu kuasa Allah Ta'ala ni, matahari dah wujud sebelum daripada kita hidup lagi. Sebelum anak Adam dicipta, Adam dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita matahari ni dah ada dah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi matahari ini merupakan satu sistem, kan, satu planet yang maha hebat, yang mana dia punya cahayanya tak pernah habis. Tak pernah habis. Bahan bakarnya tak pernah habislah. Semenjak daripada kejadian langit dan bumi, sehinggalah satu masa nanti ditentukan Allah Ta'ala, maka cahayanya akan hilang, akan habis. Akan berlakunya orang kata kiamat. Maka akan berlanggarlah antara planet-planet ini antara satu sama lain. Tuan-tuan. Baik, kemudian berdasarkan kepada kajian ahli falak, dia kata matahari adalah sebuah bintang yang sangat besar. Mereka kata pandangan pada ahli falak, dia kata matahari ini bukan planet, tapi dia bintang. Kenapa? Dia mempunyai dia melahirkan cahaya dia sendiri. Cahaya itu pun di atas kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saiz matahari ini garis pusatnya ialah 1.3 juta kilometer. Kira-kira 109 garis kali ganda besar daripada bumi. Masya Allah. Kalau kita lihat lah, orang kata tengok kat gambar ke, kita tengok saiz matahari ni, kalau ikut dengan saiz bulan matahari ni, kalau saiznya, kalau nak banding dengan bumi ni macam satu titik hitam je. Macam satu titik hitam je yang ada pada matahari tu. Kerana saiz matahari tu sangat besar lah, tuan-tuan. Insya-Allah. Walaupun begitu, matahari ni sangat besar. Kalau dibanting dengan bintang-bintang yang lain, rupa-rupanya matahari ni kecil. Ada lagi bintang yang saiznya lagi besar daripada matahari, dan dia punya cahayanya lagi terang, lagi sangat terang berbanding dengan matahari. Contoh. Namun itu masih dianggap sebagai bintang yang sederhana besar, kerana terdapat banyak lagi bintang yang lebih besar. Manakala beratnya, kata ahli falak, beratnya lebih daripada 1 juta berat bumi. Berat matahari ini lebih berat daripada bumi. Kadar jangkaannya ialah 1 juta. 1 juta, mana berat matahari ini jauh lagi berat daripada bumi. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, dia kata dia bersifat alim. Al-alim. Zalika taqdirul azizil alim. Demikianlah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha gagah, lagi maha mengetahui. Fikirkanlah lagi beberapa keluarga matahari yang lain. Galaksi yang entah berapa ribu banyaknya, dan berapa besar saiznya, dan bagaimana cara menguruskannya. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahulah cara nak menguruskan.
matahari ni ataupun bintang-bintang ni, planet-planet ni, yang di dalam kita punya sistem suria pun ada 9, 10, 11, 12. Bintang-bintang planet-planet kita pun ada 11 semuanya. Kemudian setiap planet tu dia ada bulan dia sendiri. Ada planet punya 2 bulan, ada 2 bulan. Macam kita ni ada 1 bulannya. Bulan kita ada 1 saja. Dan bulan inilah yang menentukan untuk kita melihat anak bulan, tarikh. Untuk kita menentukan kalender dalam masa tahun tu, kita nak tentukan kalender kita daripada bulan Januari, Februari dan sebagainya, kan, ataupun daripada bulan Masihi ataupun bulan Islam, bulan Hijrah lah. Itulah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Akhir dan sebagainya. Jadi kita tentukan, melalui daripada bulan. Dan bulan ni mempunyai 28 manzilah. Bulan ada 28 manzilah. Ada masa bulan ni bulan sabit, kemudian menjadi besar sehinggalah menjadi bulan purnama. Bila dah jadi bulan pertama, dia akan mula mengecil semula. Kecil sikit sehinggalah menjadi bulan sabit semulalah dan seterusnya hilang. Jadilah adalah 28 manzilah yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So pengajaran pada ayat ini, pertama, ayat ini dalil kekuasaan Allah Taala dan kehebatan Allah Taala, keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang besar pun, makhluk yang besar pun patuh dan tunduk pada Allah. Maka tak sepatutnya manusia yang kecil dan lemah ini melakukan kekufuran kepada Allah Ta'ala. Menggambarkan betapa luasnya alam ini, tuan-tuan. Ini nak gambar pada kita begitu luasnya alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, dan nak menjawab pada kita kekuasaan Allah Ta'ala yang maha bijaksana yang menguruskan alam. Itu sebabnya hendaklah kita sentiasa bertasbih dan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan pada kita bersama. Alhamdulillah. Jadi nampaknya sekianlah 2 ayat yang kita dapat dan kita berkongsi, yang kita berbincang pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan 2 ayat ini sikit sebanyak dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, insya-Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nur ma'rifataka wa fa'ala alifin ta'assana bi izzatil jabarut wa tasamna bi izzatil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarra rada wa najina minat ta'ni wa dhunul bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita jumpa lagi, tuan-tuan, akan datang, insyaallah.